Okey, seterusnya kita tengok topik yang ke-10 iaitu berkenaan dengan growth, right? So, growth ni dia adalah satu benda yang kita boleh measure tau, kita boleh ukur, right? Walaupun begitu, growth ni adalah permanent dan irreversible. Okey, biasanya kalau kita dah tua, kita takkan muda semula. Itu maksud dia permanent and irreversible. Dan ia melibatkan increasing of size, sesuatu organism tu, dalam sesuatu jangka masa lah, right? So, growth ni kita boleh tengok dari segi jisim dia, biomass dia, length dia, ketinggian dia, right? And then untuk mengukur growth ni, actually growth ni melibatkan 3 fasa, iaitu cell division, cell enlargement dan juga cell differentiation. Right. So macam mana growth ni kita boleh measure? Ada 2 cara untuk mengukur growth yang pertama adalah menggunakan wet mass measurement dan yang kedua adalah dry mass measurement. Right. Kita tengok wet mass measurement dulu. Wet mass measurement ni adalah overall mass of organism in specific environment. Di mana mass yang kita dapat ni termasuk dengan kandungan air di dalam badan dia. Maknanya, let's say lah saya nak ambil wet mass awak. Saya ambil awak dan saya timbang. Maksudnya awak dalam badan awak masih mengandungi air. Right? Sebab itu kita panggil dia wet mass. Tetapi wet mass ni ada advantage. Advantage dia, saya tak perlu nak bunuh organism tu. Contoh, saya nak measure awak, berat awak, saya tak perlu nak bunuh awak, saya just ambil awak dan saya timbang. Alright, and the same individual kita boleh gunakan lagi sekali untuk diukur. Right, itu advantage penggunaan wet mass. Tetapi wet mass ni dia ada disadvantage. Right, biasanya berat ataupun measurement wet mass ni dia inaccurate. Kenapa dia inaccurate? Because berat ni bergantung kepada kandungan air sesuatu organism tu. Contohlah, right, kalau hari tu awak kurang minum air, berat awak takkan sama dengan hari besoknya yang awak minum air lebih banyak. Itu maksud dia. Sebab wet mass ni dia bergantung kepada kandungan air di dalam badan. Itu disadvantage untuk wet mass. So awak kena ingatlah wet mass tu measurement dia macam mana. Apa advantage dia dan apa disadvantage dia. Seterusnya kita tengok dry mass pula. Dry mass ni obtained after all its water content has been eliminated. Maknanya untuk dapatkan dry mass ni saya kena keringkan awak. Seperti kita keringkan ikan jadi ikan kering. Itu maksudnya kita eliminate the water. So mass yang kita dapat daripada dry mass measurement ni biasanya tidak melibatkan kandungan air, right? Kerana organisma tu telah dikeringkan. Advantage dia memang kita akan dapat berat yang paling accurate lah kerana tidak ada unsur air yang mempengaruhi berat sesuatu organism tu. Tetapi disadvantage dia, kita terpaksa bunuh organisma yang kita nak measure tu. Sebab kita nak remove semua air yang ada dalam organisma tu. Dan disebabkan dia dah mati, kalau next time kita nak measure lagi, so kita tak boleh nak guna individu ataupun organisma yang sama. Sebab dia dah mati. So we have to use organisma yang lain. Right. So itu 2 cara untuk buat measurement lah, sama ada menggunakan kaedah wet mass ataupun menggunakan kaedah dry mass. Seterusnya kita nak tengok type of growth curve. Type of growth curve ni ada 2. Yang pertama adalah absolute growth curve dan yang kedua adalah absolute growth rate curve. Kita tengok absolute growth curve dulu. Ini adalah gambaran graf absolute growth curve. So absolute growth curve ni yang dia menunjukkan actual increasing of size over the period of time. Then dia show the growth of rate increase to a maximum. Tetapi does not fall. Maknanya masa dia meningkat tu dia tak akan
dia tak akan berkurangan, tetapi bila dia dah sampai pada tahap yang maksimum, kita akan dapati dia akan berubah. Biasanya absolute growth curve ni kita akan obtain dengan memplotkan growth parameter melawan masa. Sebab tu kalau kita tengok graf dia, graf dia bentuk sigmoid. Ni yang dikatakan graf bentuk sigmoid. Di mana macam mana kita nak plot graf macam ni, kita akan ambil paksi untuk parameter ni, tak kiralah mass ke, ketinggian ke, dan melawan dengan masa. Right, so bila kita plot, biasanya kita akan dapat dalam keadaan sigmoid ada S shape ni. Itu adalah absolute growth curve. Berbanding dengan absolute growth rate curve, nampak graf dia adalah bell shape macam ni. Berbanding dengan absolute growth curve dalam bentuk sigmoid tadi. Kita tengok apa yang dikatakan dengan absolute growth rate curve ni. Absolute growth rate curve ni dia show increase in size per unit time juga. Tetapi kita akan obtain absolute growth rate curve ni dengan memplotkan absolute growth rate, nampak, dengan masa. Dan bentuk absolute growth rate curve ni adalah bell shape macam ni. Right. Macam mana kita nak dapat rate untuk membina absolute growth rate curve ni yang kita akan dapat bacaan, contohlah pada hari yang pertama dan pada hari yang ketiga kita dapati pertambahan dia punya ketinggian adalah sebanyak 40. So perkadaran dia, maknanya dia punya growth dia adalah sebanyak 40. So inilah yang dikatakan dengan rate. Begitu juga dengan pada hari ketiga hingga ke-6 ni. Pada hari ketiga dia punya ketinggian adalah 40. Tetapi pada hari yang ke-6 kita dapati ketinggian dia adalah 100. So dalam masa 3 hari tu berapa perkadaran dia meningkat dia punya ketinggian? 100 tolak 40. So kita dapat 60. Begitu juga untuk hari yang seterusnya. Kita ambil lagi satu contoh. Tengok pada hari ke-6 hingga ke-9. Pada hari ke-6 kita tahu dia punya ketinggian adalah 100 kan. Tetapi selepas hari yang ke-9 kita dapati ketinggian dia adalah 350. So rate dia adalah 350 tolak 100. So kita dapat 250. So rate inilah yang kita akan gunakan sebagai nilai di dalam graf ni. Right? Sebab itu kalau kita tengok graf absolute growth rate curve ni yang pada peringkat awal kita boleh nampak nilai dia meningkat kan? Nampak? 40, 60, 250, 550 nampak meningkat sehinggalah dia sampai pada maximum point dia tu 700. Tetapi selepas 700 tu nampak nilai dia makin berkurang kan, 550, 250, 60, 40 dan kosong. Itu yang ditunjukkan pada bahagian sini. Itu yang diterangkan dalam absolute growth rate curve. Right. Kita tengok sedikit lagi tentang absolute growth curve ni. Absolute growth curve ni actually kita boleh gunakan untuk describe growth sesuatu organism. Right. Dan bila kita tengok bentuk absolute growth curve ni, kita sedia maklum dia mempunyai sigmoid shape. Seperti huruf S macam tu kan. So absolute growth curve ni dia merangkumi 4 phases yang utama. Yang pertama kita ada lag phase. Yang kedua kita ada log phase. Yang ketiga kita ada decelerating phase. Dan yang keempat kita ada stationary phase. Alright. Kita tengok apa yang berlaku dalam lag phase dulu. During lag phase ni yang kalau kita tengok graf ni, dia punya growth rate adalah slow, is it? Right? Actually kenapa dalam lag phase ni growth rate dia adalah slow? Because pada waktu ni organisma tu biasanya masih kecil.
Okay, masih young lagi, dan pada waktu tu dia masih cuba untuk adapt dengan new environment dia. Right, means pada waktu tu agak critical. Okay, daripada dia perlu membesar, so dia perlu pastikan dia boleh survive dulu. Okay, kalau kita tengok pada waktu tu cell division dengan cell enlargement dia berlaku dalam perkadaran yang perlahan. Okay, yang penting masa lag phase ni kita tahu dia punya growth rate adalah slow. Kenapa dia slow? Sebab organisma tu sedang adapt dengan new environment dia. Alright, itu lag phase. Okay, kita tengok log phase pula. Okay, dekat log phase ni yang kita boleh nampak dengan jelas dekat graf ni, dia punya growth rate adalah rapidly, dalam bentuk exponentially. Di sini sebenarnya dia menunjukkan bahawa organisma tu bilangan sel dan saiz sel dia adalah meningkat dengan jayanya. Maknanya di situ kalau kita tengok pada saiz organisma tu dia sedang membesar. Right? Kenapa pada log phase ni organisma tu grow dengan baiknya kerana pada waktu ni, pada fasa ni sebenarnya organisma tu dah mula selesa dengan environment yang dia hidup tu. Di situ makanan cukup, oksigen cukup, right, kebersihan pun okey di situ. So di situ dia akan pastikan dia akan grow dengan baiknya dan dengan rapidly. Itu apa yang kita boleh nampak dekat log phase. Growth rate dia rapid. Kenapa rapid? Sebab dia dah adapt dengan environment. Kita tengok decelerating phase pula kat sini. Bila kita tengok dekat decelerating phase ni, yang kita nampak jelas kat situ growth rate dia menjadi perlahan kan, slow down. Kenapa dekat decelerating phase tu dia punya growth is slow down? Sebenarnya bila sampai fasa decelerating ni, organisma tu dia punya growth jadi terhad kerana pada waktu tu mungkin sumber makanan dia dah tak berapa sesuai, tempat tinggal dia tu dah tak berapa sesuai, dan bekalan oksigen di situ pun dah tak berapa sesuai untuk dia grow. Right. So apa yang dia decide, dia punya apa yang berlaku pada waktu tu growth rate dia ada akan mula menjadi perlahan. Itu yang kita boleh nampak dekat decelerating phase. But bila sampai dekat bahagian sini, during stationary phases ni yang jelas dekat situ growth dia jadi constant. Constant maksud lurus je. Kalau you all nak tengok keadaan constant ni, kalau korang dah sampai usia puberti kan, korang tak jadi makin pendek, betul tak? Dan korang juga selepas usia puberti, korang tak akan meninggi lagi. Itu yang dikatakan korang punya growth dah jadi constant. Sebab pada ketika ni sebenarnya you all dah sampai maturity. And then pada usia maturity ni biasanya tidak ada lagi growth. Yang berlaku hanyalah sekadar pertambahan sel dan juga kematian sel dalam rate yang sama. Sehinggalah kita mencapai usia yang paling maksimum, depends lah pada organisma tu. Alright. So itu 4 phases penting dalam absolute growth curve: lag phase, log phase, decelerating phase dan juga stationary phases. Alright. Kita nak tengok beberapa lagi jenis growth pattern yang ada. Di antaranya adalah limited and unlimited growth curve. Kita ada isometric dengan allometric growth curve, dan kita ada intermittent growth curve. Right. Kalau awak tengok, biasanya kita akan bandingkan limited dengan unlimited. Tu pasangan dia. Kita akan bandingkan isometric dengan allometric. Dan intermittent ni dia special lah untuk growth of insect. Right. So kita akan tengok limited dengan unlimited dulu. Biasanya limited dengan unlimited ni lebih kepada growth curve tumbuhan pokok. Right. So the growth does not continue throughout the life. Maknanya kalaulah tumbuhan tu mempunyai limited growth curve, dia punya growth ni does not continue throughout the life. Maksudnya sampai satu ketika di pokok tu dia akan jadi matured dan akhirnya dia akan mati. Paling mudah you all nak bayangkan ni adalah pokok macam pokok jagung. Right.
Okay, sebagai contoh, okay, saya bagi pokok jagung, right. So, pokok jagung ni dia akan besar kan? Dia akan besar sehinggalah dia berbunga. Kan bila dia berbunga, dia menghasilkan jagung itself. Alright, dan apa yang kita boleh lihat, bila pokok jagung tu dah berbuah, pokok tu akan mati tau. Maknanya tidak berlaku pokok jagung tu dia berbuah 2 hingga 3 kali. Maknanya bila sepanjang life cycle dia tu, dia akan berbuah sekali. Selepas berbuah, apa yang berlaku, pokok jenis-jenis macam ni dia akan mati. Sebab tu saya tulis kat sini, growth of an organism to a maximum fixed size. Contoh macam ni lah fixed size dia. Tak ada pokok jagung yang besar daripada tu. Contoh. Alright, and then bentuk growth curve dia adalah sigmoid. And then contoh untuk pokok-pokok yang fixed dengan limited growth curve ni macam pokok jagung ataupun annual plant. Right, yang hanya reproduce sekali sahaja dalam sepanjang tahun. Contoh pokok pokok padi. Padi sekali kita dah tuai dia tak boleh berbuah lagi. Kita kena tanam balik pokok padi tu. Right, itu adalah limited growth curve. Seterusnya, sedikit lagi tentang limited growth curve. Kalau kita bandingkan life cycle corn ni dengan graf ni kita kita ada bahagian sini kan. Kita nampak dekat bahagian ni graf dia macam menurun sikit. Sebenarnya penurunan dekat bahagian ni dia merujuk kepada fasa germination. Ni masa kita punya seed tu, biji benih tu nak germinate. Apa yang berlaku, contohlah ni biji jagung kita, bila dia germinate yang lama kelamaan dia akan jadi kecut tau. Dan barulah tumbuh pokok kecil macam ni. Maknanya pengurangan saiz biji benih ni daripada besar ni jadi kecut ni tu yang kita nampak dekat bahagian ni. Dia punya growth tu berkurang, decrease. Decrease in dry mass sebab tumbuhan kita, zygote kita akan menggunakan nutrien dalam endosperm untuk dia germinate macam ni. Alright. Tapi bila dia dah jadi anak pokok macam ni, kita akan dapati pokok ni akan terus membesar, right? Sebab tu kita tengok dia punya growth parameter dia pun meningkat sebab mass dia pun meningkat, dan di situ pun pokok kita dah start mengalami fotosintesis. Sehinggalah pada fasa dia dah lengkap dia punya cycle, contoh dia dah berbunga, dia dah menghasilkan buah, dan akhirnya dia akan mengecut, dia akan mengalami sinensis. Sinensis ni bila daun-daun dia gugur, right? So itulah apa yang berlaku kepada tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai limited growth curve ni. Right. Kita tengok tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai unlimited growth curve. Untuk tumbuhan unlimited growth curve ni, dia tak macam pokok jagung tadi. Pokok jagung satu life cycle dia habis, kita kena tanam balik. Alright. Tetapi untuk pokok-pokok jenis unlimited growth curve ni, dia takkan mati selagi dia tak kena potong ke, ataupun dia mati sebab kekeringan ke. Alright. So dia akan grow continuously throughout its life. Dan dia tidak ada fixed size. Selagi dia hidup, selagi dia boleh membesar, selagi dia boleh meninggi, dia akan terus membesar dan meninggi. Alright. So dia melibatkan a series of sigmoid curve. Kalau pokok jagung tadi satu je kan, tapi dia a series of sigmoid curve tu maksudnya macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Tu maksud series of sigmoid curve. Alright. Di mana setiap sigmoid curve itu mewakili 1 tahun dia. Right. So unlimited growth curve ni kita boleh nampak dalam woody tree, dalam perennial plant grow, and yang mana dia akan reproduce untuk setiap tahun. Sebagai contoh macam ni lah. Paling mudah you all nak bayang. Pokok buah rambutan, pokok buah durian, right? Setiap tahun dia akan berbuah, nampak. Tetapi selepas dia berbuah, dia tak akan mati. Tahun depan dia akan berbuah semula. Alright. So tapi kebiasaannya kita akan gunakan tumbuhan 4 season untuk menerangkan keadaan unlimited growth curve ni. Kalau kita tengok, contohlah pada musim spring,
dia punya growth adalah low. Okay, kenapa? Sebab masa musim spring ni fotosintesis adalah sedikit sahaja. Logik lah. Okay, bila masuk summer, okay, dia punya growth adalah rapid. Kenapa? Sebab fotosintesis dia adalah tinggi. Right. Okay. Dan masa musim luruh, okay, dia punya growth adalah low. Kenapa? Daun tak ada kan? Sebab tu fotosintesis dia adalah berkurangan. So masa winter memang tidak ada growth kerana tidak ada fotosintesis. Kalau kita tengok memang tak ada daun. So kalaulah you all diminta menerangkan tentang unlimited growth curve merujuk kepada tumbuhan 4 musim ni, biasanya korang akan kaitkan 4 musim tu tadi, okay, spring, summer, autumn dengan winter ni dengan growth rate dia. Contoh, spring low growth, summer rapid growth, autumn lower growth, winter no growth, dan awak kaitkan dia dengan fotosintesis. Okay, kenapa contoh spring dia low growth? Sebab little fotosintesis, okay, yang berlaku. Tapi summer tu growth dia adalah rapidly kerana fotosintesis dia adalah sangat tinggi. Itu maksud dia. Okay, begitu juga dengan autumn dan juga winter, right? So itu perbandingan di antara limited growth curve dengan unlimited growth curve. Biasanya kalau kita akan buat perbandingan, kita takkan bandingkan dia dengan growth yang curve yang lain. Okey, seterusnya kita tengok isometric growth curve. Okey, isometric growth curve ni lebih kepada animal lah sebenarnya. Sebab dalam isometric growth curve ni kita nak tengok growth organ, berkadaran dengan dia punya growth badan dia. Alright. Biasanya animal yang mempunyai isometric growth curve ni, the change in size is not accompanied by the change in shape of the organism. Right. Sebagai contoh, mudah dia begini. Untuk haiwan-haiwan yang ada isometric growth curve ni, yang bila dia membesar, organ dekat dalam dia pun juga turut membesar seiring dengan pertumbuhan badan dia. Kalau kita tengok gambar belalang ni, bila belalang ni membesar, organ-organ dalam badan dia pun turut membesar. Itu yang diterangkan dalam isometric growth curve. Sebab dalam allometric growth curve ni, dia juga berkaitan dengan animal. Beza dia, allometric growth curve ni, pertumbuhan organ dalam badan dia tak sama dengan pertumbuhan badan dia. Alright. Paling mudah kita nak tengok adalah growth organ di dalam manusia. Kita tengok graf ni. Kalau kita tengok graf ni, dalam usia embrio, brain dengan kepala kita grow tau. Dengan rapidly. Sebab tu kalau kita tengok baby, kepala dia besar kan. Tetapi lymphoid tissue pula dia akan grow dengan rapidly pada usia childhood. Kerana pada usia tu kita tahu budak-budak masih belum ada immune system, so dia memerlukan defense mechanism daripada lymphoid tissue. Nampak? Sepatutnya kalaulah macam isometric growth curve, daripada baby bila brain berkembang, patutnya lymphoid tissue berkembang, tapi tak. Dalam humans, brain dengan head ni berkembang lebih awal pada peringkat embrio dah. Tapi when we go to lymphoid tissue, dia berkembang dengan rapidly pada usia childhood. Right. Dan begitu juga dengan reproductive organ ni. Pada usia kanak-kanak, reproductive organ ni dia grow dengan perkadaran yang perlahan je. Tetapi bila sampai usia puberty, barulah kita nampak usia puberty ni, kita nampak pertumbuhan reproductive organ dia adalah sangat tinggi. Right. Itulah contoh perbandingan growth of organ dalam badan manusia berbanding dengan growth of dia punya body secara keseluruhan. Seterusnya kita akan tengok growth pattern jenis intermittent growth curve. Alright, so intermittent growth curve ni dia adalah discontinuously growth. Alright, dan dia punya growth is limited because dia akan grow until a certain size sahaja.
Right. Okay, intermittent growth curve ni kalau kita tengok dia punya bentuk graf, okay, dia mempunyai step-like pattern. Okay, kenapa wujudnya ataupun terbentuknya step-like pattern dalam intermittent growth curve ni? Because organisma-organisma yang mempunyai growth pattern jenis intermittent growth curve ni, dia mempunyai exoskeleton. Okay, exoskeleton ni adalah kerangka luar yang keras tu. Paling mudah nak bayang, korang bayang belalang. Pernah tangkap belalang tak? Dia rasa keras kat luar tu kan? Okay, rasa keras dekat bahagian luar belalang tu adalah sebab kehadiran exoskeleton ni. Okay, so organisma-organisma yang ada exoskeleton macam belalang ni, yang bila dia nak grow, bila dia nak membesar, dia perlu mengalami proses molting. Maksud molting ni adalah proses what we call removing dia punya hard exoskeleton tu, dan pembentukan new exoskeleton. Okay, itu proses molting ataupun exdiasis. Okay, so keadaan dia begini. Okay, selepas insect tu, right, menetas, okay, dia akan jadi first stage instar, kita panggil. Dan contohlah dekat sini. Tapi bila instar tu nak bertukar ke second stage, contoh, okay, tadi ini first stage, dia nak jadi second stage, means kita boleh nampak second stage tu belalang tu besar sikit, right? Okay, dia tak boleh membesar continuously macam tu. Tetapi apa yang berlaku, okay, belalang first stage ni, dia perlu mengalami molting dulu. Okay, dia mesti tanggalkan cengkerang luar tu dulu. Right. Okay, so macam mana dia nak remove, okay, the exoskeleton tu? Biasanya, okay, belalang ni dia akan absorb air dengan udara sebanyak yang mungkin, okay, sehingga menyebabkan badan dia mengembang. Dan bila badan dia mengembang, okay, dalam masa yang sama dia telah memecahkan exoskeleton dia tu. Right. Okay, so bila exoskeleton tu dia dah pecah, okay, belalang tu akan membina exoskeleton baru yang seperti saiz badan dia, okay, yang tengah dipenuhi oleh air dengan water tu. Okay, so bila dia dah membina exoskeleton baru, barulah dia akan boleh grow. Maknanya belalang tu akan cuba membesarkan badan dia seperti saiz baru exoskeleton yang terbentuk dia. So, tapi bila dia nak berubah kepada stage yang seterusnya, sekali lagi dia perlu mengalami molting, nampak? Sehinggalah belalang tu sampai ke stage yang terakhir, right? So setiap kali perubahan, okay, daripada satu stage ke satu stage, okay, kita akan panggil, okay, kita punya insect tu dalam panggilan sebagai instar, right? Okay, so contoh-contoh animal yang ada intermittent growth curve ni paling jelas adalah insect lah, spider ke, crustacean ke, alright? Okay, so I think that's all. Okay, untuk growth yang you all kena tahu. So, at first part, kita dah tengok perbandingan antara absolute growth curve dengan absolute growth rate curve. Okay, kita dah tengok juga detail sedikit tentang absolute growth curve, di mana dia merangkumi log phase, lag phase, decelerating phase dan juga stationary phase. Dan kita juga dah tengok perbandingan antara unlimited dengan limited growth curve, okay, yang kita boleh lihat dalam tumbuhan, dan perbandingan, okay, growth of organ, okay, berbanding dengan growth of body, okay, sesuatu animal tu, okay, dalam keadaan isometrik dan juga allometrik. Dan kita juga dah bincangkan tentang, okay, growth pattern, okay, seperti intermittent growth curve ni. Right, so I think that's all. Okay, thank you. Bye.